بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قد فاز المتقون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan majlisan kita pada malam ini, sama kita membaca umum kita, mudah-mudahan mendapat keberkatan dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan pada malam ini kita sambung balik pengajian kita Matan Arba'in ataupun hadis 40 yang dikarang ataupun yang disusun oleh Syekhuna, ini imam kita, iaitu Imam Nawawi. Baik, kita masuk pada sejarah ringkas peribadi Imam Nawawi. Imam Nawawi namanya Muhyiddin bin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kelahirannya di Nawa dalam wilayah Damsyik Syam. Dia orang Syria pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah bersamaan 1233 Masihi. 1233 Masihi di Nawa, satu wilayah di Nawa dalam negara Syam, ataupun Nawa ni satu wilayah dalam Damsyik, negara Syam, itu Syria sekarang ni. Baik, ilmunya didapati dari hasil usahanya yang bersungguh-sungguh. Jadi Imam Nawawi mula menghafaz Quran sejak kecil lagi. Daripada kecil dah dia dah hafal Quran. Kemudian usianya baru dalam lingkungan 19 tahun. 19 tahun tu dia dah hantar lah. Beliau datang ke Kota Damsyik untuk belajar. Jadi Imam Nawawi ini dia belajar satu madrasah yang namanya Madrasah Ar-Rawahiyah. Madrasah Ar-Rawahiyah pada ketika itu, madrasah ni banyak alim ulama yang besar-besar yang hebat mengajar di situ. Okay. Kemudian dia mendapat perbelanjaan daripada perguruan tersebut, maknanya macam beasiswa. Zaman itu dah ada beasiswa, hebatnya kerajaan Islam masa itu. Ketika itu pemerintahan Abbasiyah. Tahun 1200 ini kerajaan Abbasiyah. Jadi 1233 ni maknanya Imam Nawawi ini selepas zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ataupun masa itu dia berada di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi ni tahun 1220-an. Maknanya 33 ni kemungkinan selepas atau di zaman itu. Dan dia meninggal dunia pada tahun 1277 Masihi. Pada ketika itu kerajaan Abbasiyah ni hebat. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu kerajaan Abbasiyah ni digeruni, kerajaan Islam digeruni. Jadi sebab itu kalau kita tengok pada dalam sejarah-sejarah yang dikaji oleh pengkaji sejarah, pertebaran pengaruh kerajaan Abbasi ni sampai ke Nusantara, Tanah Melayu. Kita baca buku sejarah, Tanah Melayu ni sampai Islam tahun 1400 atau 1500 zaman Melaka. Tapi ada pengkajian yang dibuat oleh pakar-pakar sejarah mengatakan Islam dah sampai ke Tanah Melayu tahun 1100. Maknanya 1200 tu dah sampai dah Islam di Tanah Melayu. Buktinya batu bersurat. Batu bersurat Terengganu tu tarikh dekat tahun 1200. Maknanya Islam dah sampai lama di sini. Sebab pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah ni dah mulanya bertebaran ataupun Empire Abbasiyah ni dibesarkan. Dia hantar, dia bukan takluk. Kalau kita sebut bila kerajaan Islam dia tak takluk, dia buka.
pembukaan kota Konstantinopel, pembukaan kota zaman Nabi, pembukaan kota Mekah. Bila buka ni maknanya biasanya Islam ni dia hantarkan dakwah je dulu. Tapi kalau orang musyrik, orang kafir, dia dipanggil isti'mar. Isti'mar ni jajah. Dia hantar tentera dulu, dia perang, dia bunuh dulu, ikut dia. Itu beza Islam dengan orang kafir. Kita tak, kita buka kita. Mana buka ni kita bagi penerangan dakwah tentang Islam. Baik. Jadi Imam Nawawi ni dia belajar semua jenis ilmu bidang. Alim, cerdik, jadaan. Dalam bahasa Arab jadaan ni kiranya jenius Imam Nawawi ni. Masa dia kecil, dia tak bermain-main macam budak-budak lain. Bapa dia meniaga. Jadi bapa dia ni dari kecil suruh dia ni macam nak suruh dia jaga kedai lah. Jaga kedai. Tapi dalam masa dia jaga kedai tu, dia asyik membaca Quran ketika tu dia kecil. Dan dia kanak-kanak. Memang dari kecil lagi dia suka baca Quran. Sampai kan budak-budak main dia tak campur. Dia hadiah. Dia hadiah di mana orang ni. Ya. Sama macam cerita Nabi masa kecil. Masa budak-budak dia main, masa dia duduk dengan mak angkat dia kan. Mak sesuai dia. Lepas ada seorang pakcik tanya dekat Nabi, "Hai Muhammad, kenapa kamu tak main?" "Aku diciptakan bukan untuk bermain." Nabi jawab macam tu je. Masa tu umur dia baru 7 tahun. Nabi jawab, "Aku diciptakan bukan untuk bermain." Itu cerita Nabi. Maknanya Imam Nawawi ni satu kelebihan yang Allah bagi dari kecil dah nampak dah tanda-tanda dia nak jadi orang alim yang besar. Dari kecil tu dia tak main dengan budak, dia dah baca Quran. Baik. Jadi bakti daripada mak bapak dia daripada dia kecil sampai dia besar, dia berbakti dengan mak bapak dia. Dia kira memang yang soleh sungguh Imam Nawawi ni, memang yang soleh sungguh. Jadi semasa dalam pelajaran Imam Nawawi dia tak pernah membaringkan diri di tempat tidur. Bayangkan tuan, tak pernah baring. Imam Nawawi tak pernah baringkan diri di tempat tidur kerana terlalu sibuk dengan pelajaran. Dari segi akal, kita kata macam tak masuk akal lah. Betul ke? Kita tak nampak betul ke? Betul lah. Maknanya Imam Nawawi dia tak pernah baring. Kau mungkin nak tidur dalam keadaan duduk, dia baca, tidur, jaga, baca balik, tulis balik, tidur balik. Sebab benda ni berlaku. Maksudnya Ustaz Azli Buknai, Ustaz Ismail dia petani. Dia pernah mengajar kami di Terong dulu. Kawan-kawan dia cerita, dia tak cerita, kawan-kawan dia cerita, dia tidur dulu sampai dia isteri dia pun cerita benda yang sama. Suami saya ni tidur dulu, dia kerja dia mengajar, balik masjid dia akan baca kitab. Itu cerita, maknanya itu yang di zaman sekarang. Tapi mungkinlah dia pun nak baring kan. Tapi Imam Nawawi ni maknanya logik, benda ni kita boleh terima. Okey, maknanya dia sibuk sangat dengan ilmu muda sampai kan dia tak berbaring ataupun tak bersedap-sedap dengan tilam yang pupuk. Imam Nawawi ni setiap hari dia akan mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran, 12 madhab ataupun mawad dalam berbagai jurusan ilmu agama. Di antara bukunya yang terkenal iaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Zainuddin bin Abdul Daim, Zainuddin Al-Qartubi Yusuf, Taqiyuddin bin Abi Yasar, Jamaluddin As-Sarfi, dan ramai lagi, berbelah-belah, berpuluh-puluh, beratus-ratus buku dia. Jadi kalau kita tengok imam-imam terdahulu daripada zaman Imam Malik, daripada zaman Imam Abu Hanifah sampailah ke Imam Nawawi, Imam Ghazali, guru dia ni semua melebihi daripada 70 orang ke 100 orang guru dia ni. Ramai, mana ramai, orang ni berguru dengan orang yang ramai. Baik. Karangan Imam Nawawi yang terkenal adalah kitab-kitab, contoh dia Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, At-Tibyan fi Adabi Hamdul Quran, Al-Irsyad wa Taqrib fi Ulum Al-Hadis, Al-Idaha bil Manasik Al-Hajj, Syarh Al-Mahzab, Rawdah, Tahzib Al-Asma' wal Lughat, Al-Minhaj, dan Matan Al-Arba'in yang kita baca hari ini. Banyak karangan-karangan dia.
Di antara kitabnya ini ada digunakan dalam pengajian ilmu agama. Maknanya di institusi pengajian tinggi dulu sampai hari ini digunakan. Bermaksud Imam Nawawi ini kita boleh katakan dia ni ulama dan wali Allah. Karamah ni. Kalau kita hitung dengan diri kita, rasanya macam tak masuk akal. Tapi dengan karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada dia, ilmu itu sampai hari ini kita pakai. Yang disusun. Baik, mengenai kitab Matan Arba'in ataupun hadis 40, Imam Nawawi telah menegaskan bahawa patut ataupun amatlah patut bagi mereka yang ingin pahala di akhirat supaya mengetahui hadis-hadis ini. Kerana kandungannya yang meliputi perkara-perkara yang penting dan berisi peringatan dalam segala urusan ketaatan. Ada 40 jaga hadis. Hadisnya ada banyak, ada beribu-ribu hadis. Tetapi Imam Nawawi dia mengumpulkan 40 ni perkara-perkara yang basic ataupun yang berkenaan dengan hidup kita di dalam masyarakat ketika itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Jadi 40 hadis ni yang dipilih. Apa yang ditegaskan oleh beliau memanglah benar, kerana dalam kitabnya ini disusun hadis-hadis Rasul mengenai dasar agama, seperti hadis yang menitik beratkan soal iman, Islam, ibadat, akhlak dan lain-lain, yang pada keseluruhannya berkaitan dengan amal hidup setiap hari. Jadi kehidupan dah, maknanya Imam Nawawi ini setiap hari atau sehari-hari dia ni hanya sekadar memelihara kesihatan badan. Hidup dia memelihara kesihatan badan, hasil badan sihat, jaga kesihatan. Makan minumnya sehari semalam sekali. Sehari semalam sekali, maknanya puasa lah. Sehari semalam sekali itu maknanya puasa. Kemudian masa selama 24 jam digunakan sebahagian besar kepada bakti dan khidmat suci terhadap penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Pendek kata, Imam Nawawi ini tidak sangat menghiraukan soal makanan. Tak sangat menghiraukan soal makanan. Begitu juga dengan minuman dan pakaian serta perhiasan. Apa saja yang ada memadai, cukup. Dan Imam Nawawi tidak berapa suka kepada makan buah-buahan. Imam Nawawi tak suka makan buah-buah sebab di sini dia kata mengelak daripada mengantuk dan mengganggu tugas sehari-hari. Rupanya mengelak daripada mengantuk. Makan buah ni boleh jadi ngantuk. Ya, mungkin sebenarnya Imam Nawawi tak makan buah tu, mengelak dari ngantuk tu, itu maksud yang tersirat. Pada ketika itu kebun-kebun ataupun ladang-ladang buah banyak dimiliki dengan sumber-sumber yang senang cerita rasuah. Zaman itu kerajaan pada masa itu kerajaan Mamalik. Ketika itu banyak berlaku rasuah. Jadi dia tak nak syubhah. Buah-buah yang ditanam oleh orang-orang yang begini, dia takut mengganggu amal ibadat dia. Kata hebat zuhud Imam Nawawi. Baik. Bukan Imam Malik, Sultan Malik Zahir. Ketika itu zaman Sultan Malik Zahir. Imam Malik lain, Sultan Malik Zahir. Baik. Kepribadiannya penuh dengan takwa. Maknanya dia ni wara dan bersih jiwa. Sebagai seorang ulama amatlah suka ditemui. Bukan suka ni, sukar ditemui. Ada riwayat yang mengatakan bahawa keengganan Imam Nawawi makan sebarang jenis ni, pasal itu tadi mengelak dari kandung ni, tapi sebenarnya waktu itu dianggap dia banyak mengandungi syubhah. Dia nak dalam syubhah. Kes itulah tadi tu. Baik. Imam Nawawi ini dia terkenal dengan pakaian serban dia. Dia suka pakai serban daripada sanjab. Sanjab ni bulu tupai. Sanjab ni bulu tupai yang dibuat serban. Kalau kita tengok macam orang Rusia pakai bulu kan, tapi dia buat serban. Dia Imam Nawawi pemakaian dia. Jadi sebahagian daripada mazhab Syafi'i tupai ni halal lah maknanya. Sebab bulu tak ada sama. Sama ni kulit. Kalau macam kita pakai bebek kulit buaya, tali pinggang kulit buaya kan, kena sama.
Pasal dia kulit. Tapi kalau tupai, bulu tupai nak sama ni, maknanya tupai bila dia buat tu, dia buat serban dengan bulu tupai, maknanya binatang tu disembelih dulu, dicuci, dia guna pakai. Tapi kalau binatang mati makan, tak boleh, dia jadi bangkai. Itu keedah. Jumpa kerbau mati makan tu jalan, ambil buat sarung, buat baju, dia jadi najis. Sebab bulu, kulit cerita lain. Baik, itu masalah khilafiyah yang dipikirkan. Kemudian Imam Nawawi ini sebagai seorang ulama yang mencari kebenaran. Pada ketika itu Sultan Malik Zahir pada zaman pemerintahan dari Damsyik pada masa itu, ekonomi terlalu teruk, barang-barang mahal, rakyat susah. Jadi demo ni nak berperang dengan tentera Mughul, nak perang dengan tentera Mughul. Sehingga kan Sultan Malik Zahir dipanggil seluruh ulama di bumi Damsyik tu, panggil untuk memberi fatwa. Boleh tak kalau kerajaan ataupun sultan ni nak ambil duit rakyat, kita nak beli kelengkapan senjata? Jadi dah ramai-ramai itu semua kita boleh, ada hukum dia katakan harus pemerintah mengambil duit rakyat untuk membeli kelengkapan senjata mempertahankan negara. Jadi yang tak datang pada masa itu seorang je nak, iaitu Imam Nawawi. Dia tak pergi. Sultan Malik Zahir tahu, dia kata Imam Nawawi ni mesti ada pendapat sendiri. Jadi dia panggil Imam Nawawi datang. Imam Nawawi datang ke istana, berbincang. Imam Nawawi kata, boleh kalau sekiranya tuanku dah keluarkan emeh-emeh dalam simpanan. Jadi Sultan Malik Zahir ni dia simpan banyak gundik-gundik perempuan. Duduk di istana tu, setiap perempuan tu pegang berjungkung-jungkung emeh. Maknanya perhiasan lima tu dah mahal. Lepas itu bangku dia, keadaan orang kata apa, kalau dalam bahasa macam makrusha, kalau dalam bahasa maksudnya furniture, penuh yang boleh dijual untuk mengurangkan beban rakyat. Jadi bila Sultan Malik Zahir dengar ni, dia marah. Rasa Imam Nawawi ni tak setuju. Kalau dah keluar semua tu baru boleh ambil rakyat. Jadi Imam Nawawi ni dia halau lah. Dia mudahnya dia disuruh keluar daripada Damsyik. Dan dia pun pergi ke Nawar, duduk di Nawar sampai dia pengen di Nawar tempat dia. Orang tanya tak nak balik ke sana, balik ke Damsyik? Dia tidak. Selagi Sultan Malik Zahir hidup, kita akan balik. Walaupun sampai Sultan Malik Zahir ni dah tak ada, dia tak pergi juga. Sebab dia lebih suka duduk di Nawar. Dan dia meninggal pun, wafat ni pun di situ, kan? Itu di antara cerita-cerita yang ringkas. Baik. Jadi kata pendahuluan Imam Nawawi dalam kitabnya Matan Arba'in, ini terjemahkan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang mengurus langit dan bumi, yang mengatur segala makhluk. Segala nairah panjang dan dia ringkas dan senang faham untuk orang awam. Dialah yang mengutus rasul-rasul, semoga mereka dirahmati dan disejahterakan. Dia itu apa? Rasul, segala rasul diutuskan kepada seluruh orang mukallaf. Mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan, orang mukallaf. Siapa dia orang mukallaf ni? Orang yang tengah jawab siapa dia? Kita. Orang gila bukan mukallaf. Budak-budak kecil tak terlibat. Yang terlibat kita, yang berakai, yang balik, yang siuman dan sebagainya. Baik, untuk menunjukkan dan menyatakan segala syariat agama dengan dalil-dalil yang jelas dan keterangan-keterangan yang nyata. Saya puji atas segala nikmatnya. Imam Nawawi puji alhamdulillah, ala kulli ni'mati. Maknanya saya puji atas segala nikmatnya. Nya tu nya Allah. Dan saya selalu memohon agar ditambah kurnia dan kemuliaannya. Saya mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang tunggal lagi perkasa, yang mulia lagi pengampun. Yang tunggal, kita terjemah tunggal ataupun Esa, senang serta Esa. Dan mengakui bahawa junjungan kita Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan cintainya dan temannya, itu
sahabat-sahabatnya yang dimuliakan dengan Al-Quran yang gagah, yang sentiasa melemahkan manusia berilmunya. Maknanya manusia tak mampu membaca Al-Quran berganti tahun, beralih masa, dan dengan as-sunnah yang menerangi orang yang memohon petunjuk, yang diistimewakan dengan kesempurnaan perkataan, sedikit lafaznya, lengkap artiannya. Kata Quran dan sunnah ni. Dan dengan kemudahan agama yang diwahyukan kepadanya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan memberi kesejahteraan kepadanya dan kepada Nabi dan Rasul dan para keluarga mereka serta sekalian orang-orang yang soleh. Sesudah itu sesungguhnya kami telah riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu dari jalan yang banyak dan riwayat yang bermacam-macam bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Disebut dalam siapa yang menghafaz, iaitu menghafaz ni apa dia? Menghafaz ni kita boleh terjemah dalam bahasanya menjaga. Menjaga tu dekat mana? Ada orang menjaga dalam hati, hafal. Ada orang menjaga dalam penulisan, dibukukan. Jadi hafaznya juga boleh kita terjemah dengan mengumpul. Sesiapa yang mengumpul atau menghafaz, menjaga kerana umatku 40 hadis dari urusan agamanya, 40 hadis urusan agamanya, nescaya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan fuqaha, iaitu ahli fiqh dan ulama dan orang alim. Fuqaha ni maknanya orang yang faham, ahli fiqh tu orang yang memahami, dan ulama, alim-alim ulama. Dalam satu riwayat yang dikatakan ba'athallahu faqihan 'aliman, Allah membangkitkan dia sebagai seorang ahli fiqh atau faqih dan seorang yang alim. Dan dalam riwayat Abu Darda dikatakan pula wa kuntu lahu yaumil qiyamati syafi'an wa syahidan, dan adalah aku pada hari kiamat menjadi penolong dan saksi baginya. Syafi'an maknanya syafaat, penolong. Wa syahidan, dan saksi. Bayangkan kalau kita menjaga sunnah, menjaga matan, menjaga hadis, Nabi memberi syafaat kepada kita, Nabi tolong kita pada hari itu. Sebab pada masa itu tidak ada orang, sesiapa pun yang boleh menolong kecuali dengan amalan kita dan syafaat Nabi. Dan adalah aku pada hari kiamat menjadi penolong dan saksi baginya. Dalam riwayat Ibn Mas'ud pula dikatakan qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, dikatakan kepadanya masuklah ke pintu syurga yang mana pun yang kamu suka. Hebatnya menjaga 40 hadis. Tak kira lah hadis pun. Kalau dah mana orang buat 40 ni, apa je 40 ni kalau boleh hafal kan? Tak boleh 40, berusaha untuk menghafal sampai 10 pun pahalanya besar juga kan, pahalanya. Dari riwayat Ibn Umar pula dikatakan kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada, dituliskan dia golongan ulama dan dikumpulkan ke dalam lingkungan para syuhada atau orang yang mati syahid. Bukan senang, bukan senang, maknanya bukan senang, sebenarnya tak susah. Sebenarnya tak susah, tapi bukan senang dalam keadaan zaman sekarang ni. Kita disibukkan dengan hal-hal dunia, jadi benda-benda ni kita nampak macam susah, sebenarnya tak susah kan. Saya bercakap ni pun saya pesan pada diri saya sendiri juga semuanya kan. Sebab zaman sekarang kita bersibuk-sibuk sangat dengan urusan ini, jadi kita susah juga nak buat benda-benda ni. Sebab itu Nabi pernah berkata kepada sahabat, sebab Nabi ni macam lebih kurang macam kagum pula dengan kita ni ada zaman ni. Kita tak pernah tengok dia ya, tapi bersungguh-sungguh. Beberapa sahabat tu dia orang tengok sendiri Nabi kan, tapi tentulah yang hebat ni As-Sabiqun al-Awwalun, orang dahulu. Kalau kita ni boleh buat macam As-Sabiqun al-Awwalun tu, kita hebat kita lah dalam keadaan fitnah yang besar sekarang dunia kita kan. Para ulama yang menghafaz hadis sepakat mengatakan bahawa hadis ini sebagaimana yang telah disebut dhaif belaka, sekalipun jalan riwayatnya banyak. Banyak ulama yang telah mengarang kitab-kitab mengenai 40 buah hadis yang mana jumlahnya tidak dapat dihitung. Dhaif belaka. Kita dah terang dah berkaitan dengan martabat hadis dhaif. Hadis dhaif ni boleh tolak ke? Boleh tolak ke hadis dhaif?
Tolak, tak nak pakai handphone tak boleh. Kena sokong juga, beramal dengannya. Senang. Sebab bila kata dhaif ni benda daripada Nabi juga. Cuma jalannya lemah. Dia dari Nabi. Yang wajib adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis yang tak boleh pakai langsung. Orang lagi reka, kita dah baca dari tu kan. Orang reka dia kita pakai, itu haram. Tapi hadis dhaif ni kita tak boleh terima, kita tolak, tak boleh. Sebab walaupun dia dhaif tapi dia dari Nabi. Cuma jalan dia lemah. Ulama dah buat dah martabat-martabat. Jadi kita beramal dengan hadis dhaif ni kita sunat. Dikira sunat. Baik. Maka orang pertama yang saya kenal yang telah pun mengarang kitab seperti ini adalah Abdullah bin Mubarak. Kemudian diikuti oleh Muhammad bin Ashraf Al-Tusi, iaitu sebuah kampung di Mubarak. Beliau adalah seorang ahli ilmu dan pendidik. Setelah itu muncul pula Hasan bin Sufyan An-Nasai, sebuah negeri di Khurasan. Kemudian Abu Bakar Al-Ajari, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani di negeri Parsi. Ini semua imam-imam besar. Darul Qatni, nama tempat di Baghdad. Abu Naim dan Abu Abdurrahman Salmi, Abu Zain Al-Manini, Abu Osman Al-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Bayhaqi dan banyak lagi yang telah mengambil bahagian mengarang kitab tersebut, baik dari golongan ulama mutaqaddimin yang terdahulu maupun dari golongan mutaakhirin yang terkemudian sampai hari ini. Dan saya, kata Imam Nawawi, dia telah memohon kepada Allah supaya dapat pula mengumpul sebanyak 40 hadis mengikut jejak mereka imam-imam yang berilmu pengetahuan, lagi menghafaz tentang hukum-hukum Islam. Sesungguhnya para ulama telah sepakat mengatakan bahawa hadis-hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dalam urusan fadailul a'mal. Fadailul a'mal ni maknanya nak buat perkara-perkara fadail, keutamaan, untuk latih diri, motivasi diri, boleh pakai, bagus untuk pakai, dianjurkan. Anjur ni maknanya contoh kata anjur, bukan penganjur. Penganjur tu lain, ni anjurkan, dianjurkan. Islam menganjurkan ataupun dianjurkan sesuatu amalan itu. Tapi kaedah fiqh, anjur ni maknanya sunat buat. Tapi dalam tasawuf, bila anjur ni maknanya digalakkan. Digalak itu dalam tasawuf. Dalam fiqh ni bila anjur ni maknanya sunat buat. Dia belum yuballighu asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir daripada kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini kata Imam Nawawi. Hadis-hadis yang sahih itu hadis-hadis yang sahih. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, naddarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah cemerlangkan, membaguskan muka seorang yang mendengar perkataan, kemudian ia peliharakannya, lalu disampaikan kepada orang lain sebagaimana yang telah didengarnya. Ini hadis Nabi. Baik. Kemudian selanjutnya ada ulama yang mengumpulkan 40 buah hadis tentang usuluddin, iaitu tauhid. Ada pula yang mengumpulkan tentang cabang-cabang hukum agama, perkara-perkara furu'. Seterusnya ada yang mengumpulkan mengenai jihad, zuhud, adab. Adab ni apa dia? Adab ni budi pekerti dan ucapan Nabi dalam berbagai keadaan. Semua itu mengandungi maksud yang baik. Semoga Allah meridai maksud seperti itu dari para penyusunnya. Tengok ulama dia buat perjalanan yang lain. Dari segi dia buat dari segi cerita 40 hadis berkenaan dengan jihad. Ada 40 hadis berkenaan dengan zuhud. Ada 40 hadis berkenaan dengan adab saja. Itu ulama dia buat. Sebabkan hadis yang tadi itu yang kita baca tadi itu 40, siapa yang menjaga, yang mengumpul 40 hadis ni, dibangkitkan sebelum hari kiamat dengan keadaannya, dapat syafaat dan sebagainya. Baik. Dan saya berpendapat bahawa ada kumpulan 40 buah hadis yang lebih penting dari segala itu, iaitu suatu kumpulan yang mengandungi segala yang tersebut, dan tiap hadis itu mempunyai kaedah yang penting mengenai kaedah-kaedah agama. Oleh para ulama menegaskan bahawa pusat peredaran hukum Islam terletak padanya, atau seperdua atau sepertiga atau seumpamanya daripada hukum terada daripadanya. Maknanya hadis ni penting. Hadis ini penting sebab segala sumber hukum agama daripada hadis. Itu semua kita tahu, kan?
Dan sekali kepada Allah saya berpegang dan kepadanya saya serahkan segala urusan. Bagi je lah pujian dan nikmat, dan dengan kudaratnya terdapat taufik dan usmah, iaitu pemeliharaan. Ini kata-kata pendahuluan oleh Imam Nawawi. Jadi seterusnya kita masuk kepada al-hadisul awal, hadis yang pertama. Ini baru masuk hadis yang pertama, iaitu hadis berkaitan dengan apa? An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya segala amal ataupun sesungguhnya setiap amalan-amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang dia niatkan atau dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kan? Kemudian, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang akan memperolehinya atau perempuan yang ingin mengahwininya, maka hijrahnya itu apa yang dia hijrah kepada dia itu. Rawahu Imam Al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizna Al-Bukhari wa Abu Al-Husayn Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Nisaburi fi sahihihima alladhina huma ashabu kutub musannafah atau al-musannafah. Riwayat daripada Imam Muhaddisin Abu Bakar Abdullah Ismail Ibrahim sampai kepada yang akhir tadi. Baik, syarahnya ataupun penerangannya. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, bergelar Amirul Mukminin. Siapa dia Amirul Mukminin ini? Raja segala orang mukmin, orang yang beriman. Beliau khalifah Islam yang kedua, Sayyidina Umar. Terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegak umat Islam, menyebut ataupun dengan panggilan Abu Hafs, artinya bapa singa. Sayyidina Umar ni garang, orang cengeng, hebat, kuat. Sayyidina Umar ni siapa yang tak kenal, mengingat keberanian dan perlawanannya. Jadi beliau juga, siapa dia? Sayyidina Umar juga meriwayatkan hadis. Semuanya berjumlah kira-kira 569 hadis. Di antara hadis-hadis itu ialah hadis yang pertama. Banyak hadis yang Sayyidina Umar riwayatkan. Di antaranya kita baca ini nama amal binniyat. Jadi nilainya, hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilainya yang tinggi dalam urusan hukum Islam. Sebab apa? Kerana banyak antara hukum itu didasarkan kepadanya. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan tentang sahihnya. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain berpendapat bahawa hadis ini adalah sepertiga Islam kerana perbuatan seseorang. Ada dengan hatinya atau lidahnya atau dengan anggotanya dan sebagainya. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan Islam seorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. Baik. Perkara niat dan yang berkaitan dengan niat, berkaitan dengannya. Segala amal adalah dengan niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Setiap satu perkara ini bermula dengan niat. Rasulullah di awal hadis tersebut mengatakan bahawa hanya segala amal adalah dengan niat. Niat adalah sebab pertama atau sebab utama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Diterimanya amal itu atau tidak adalah kerananya, iaitu kerana ada qasad yang timbul dari kesedaran hati. Baik, kita tengok dalam kaedah fiqh, dalam hukum fiqh.
dalam bab niat. Jadi tak usah kita pening-pening kepala. Ada mazhab kata niat ni macam nak sembahyang. Di antaranya mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Nak sembahyang terus aja Allahu Akbar, disertakan dengan hati. Nak sembahyang tu tak payah lafaz, tak perlu lafaz. Mazhab Syafi'i tidak wajib lafaz niat, tapi sunat. Ini yang pening-pening lah tadi. Saya cerita pasal niat. Bila kita Usyal Afrah wa Asbahul Falah, Usyal Afrah wa Asbahul Falah mengatakan dalam bab sembahyang, rukun sembahyang, salah satunya niat disebut. Tidak wajib menyebut, perkataan niat itu tak wajib sebut, tapi sunat kalau nak sebut. Tak ada masalah. Tak usahlah cerita buka kita tu, buka kita tak payah, tak pakai, ini sunat. Bila sunat, buat je lah. Kerana apa? Sebab Imam Syafi'i dia berhati-hati ataupun ihtiyati. Sebab apa? Kita kadang-kadang, minta maaf lah, macam bunyi macam kasar, tapi sebenarnya minta maaf, kita kadang-kadang pergi kerja sudah-sudah Allah tadi tak mandi, tak mandi hadas, senang kata lupa. Dah sembahyang subuh ni, macam mana sembahyang subuh ni, macam mana buat? Pasal itulah kena lafaz niat ni. Lafaz ni pada ulama-ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, lafaz niat ni membantu jiwa, membantu hati untuk berniat. Itu kena lafaz, macam ambil sembahyang. Betul, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dia kira ambil tu kita buat ke, kita niat dah. Perbahasannya pula, macam mana sekiranya orang tu lupa, tapi dia betul dah. Ni bukan mazhab Syafi'i, ni mazhab Hanafi tadi ni. Dalam fiqh muqarrin, perbandingan fiqh tadi ni, saya bawa gambaran ni sikit. Dia dah ambil, macam ambil tu dia teringat pilihan kerja tadi, apa semua dia pun sembahyang. Lepas main teringat lupa niat ni, macam ambil tadi bukan kerana Allah Ta'ala. Macam ambil tu sibuk mikirkan handphone dia, tak selesai dia jabat ke sekolah ke mana. Pandangan mazhab ini mengatakan sembahyang susah, tapi tak ada pahala. Kita Syafi'i boleh? Tak boleh. Mesti kena niat. Jadi niat lah, bukan susah, sebut je lah. Nawaitu wudu'alillah ta'ala. Memang kita tahu kita nak ambil sembahyang, tapi baca tu sebab kadang-kadang kita nak ambil sembahyang pun kita balik. Dah basuh belum kaki kita ni. Akhir zaman ni dah banyak sangat benda-benda ni kita lupa. Jadi lafaz niat ni membantu. Hukumnya sunat, buat je lah, tak usah pening kepala, selesai. Baik. Kemudian niat ni perlu. Contoh perkara yang menjadi adat dan ibadat. Duduk dalam masjid, tak niat iktikaf, dapat tak pahala iktikaf? Tak dapat, sebab tu dia tulis besar-besar dekat masjid. Nak ajak iktikaf berhati masjid Allah Ta'ala, baru dapat pahala iktikaf. Macam itu juga berniat untuk berqiyamul lail pada malam Ramadan, akhir Ramadan. Tapi kalau tidur saja, tak ada niat apa-apa, dapat tidur saja. Jadi niat ni penting. Sama macam perkara-perkara adab ataupun kita punya aksesori dalam diri kita. Contoh macam janggut. Simpan janggut untuk apa? Untuk cantik. Cantik je lah. Tapi kalau simpan janggut kerana memikirkan sunnah, dapat pahala sunnah. Simpan janggut tak mengingatkan pahala sunnah, tak, maknanya bukan kerana sunnah, apa tak dapat apa. Tapi salah tak salah, maknanya kurang ada pahala. Jadi perbuatan kita tu, kita mesti menyiapkan simpan janggut kerana sunnah, dapat pahala. Kita niat. Makan kena niat ke? Makan tak kena niat, sebab makan tu adat. Bila lapar, kita akan makan, tu adat. Tetapi bila kita berpuasa, sahur itu sunat. Sahur itu sunat sebab apa? Sebab seumpama niat. Kan? Umpama niat puasa. Kita sahur, dituntut sangat sahur, umpama niat.
Dalam mazhab Syafi'i, sahur ini satu benda yang besar. Sebab disunatkan sangat, sunat yang ditunjuk sangat. Sebab apa? Seolah kalau kita malam tadi kita lupa niat pada sahur tu, semua kita niat. Allah, itu dalam agama niat. Baik. Niat menurut bahasa iaitu qasad ataupun tujuan hati dan iradah, kehendak hati. Niat ini dari segi bahasa. Maka dengan tujuan hati dan kehendaknya sendiri terjadilah sesuatu amal atau pekerjaan. Kita nak buat sesuatu, kita niat dulu. Itu dari segi bahasa. Ulama fiqh pula mengatakan dari sudut istilah syarak, niat ialah tergerak hati ke arah suatu pekerjaan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan suatu amal. Maksud niat menurut pandangan pendapat ulama atau pandangan ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat. Baik. Puasa dan sedekah yang sunat semuanya dinamakan ibadat. Tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan martabatnya ialah niat atau qasad orang yang melakukannya. Macam zakat wajib, perlu lafaz, kan? Lafaz bila kita bayar zakat tu. Tapi hadiah perlu tak? Hadiah ni dia kena adat. Bagi hadiah tak payah saja aku bayar dari Allah Ta'ala, tak payah. Itu adat. Tapi kalau perkara yang berkaitan dengan ibadat, perlu dengan niat. Macam sembahyang lillahi ta'ala, mesti sebab apa? Mukhlisin lahuddin hadis tu. Mukhlisin, kalau buka dalam bab sembahyang, bab wudu, itulah hadis tu. Itulah ayat tu. Mukhlisin lahuddin, sebelah Al-Quran. Ada hadis yang lain yang dalam bab wudu. Hadis itu hadis ahad, tetapi digunakan oleh para ulama untuk istinbatkan hukum. Hadis ahad. Hadis ahad kita dah terjelas berkenaan hadis ahad. Saya ulang hadis ahad. Contoh macam Sayyidina Umar, dia seorang dia dapat hadis ni. Lepas Sayyidina Umar tu Sayyidina Ali tak dapat hadis ni. Tapi dia turun pada dua orang, itu hadis ahad. Walaupun seorang yang bawa, tapi hadis itu menjadi hadis sahih dan menjadi rujukan dalam istinbat hukum syarak. Baik. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan adat. Beza adat dan ibadat. Terutama di dalam bab adat ni, kita orang Melayu ni dalam bab salam. Salam. Bukan salam ayat, salam tangan. Salam tangan. Salam tangan ni macam mana? Kita kalau dengan mak saudara belah bini, kita bersalam. Ya, betul ya? Mak saudara belah bini kita bersalam. Boleh ke salam mak saudara belah bini? Boleh ke tak boleh? Tapi pasal adat ni, bila tak salam orang kata apa, salam. Jadi tak dapat pahala. Adat pun macam tu. Silap dosa. Mana boleh? Tak, sungguh. Kan? Boleh ke bersalam dengan mak saudara bini? Tak boleh. Cerita lah. Jadi adat kita tu, kita bawa adat tu. Dalam bab musafah dia sebut banyak. Ibadat ada apa? Ibadat tu kalau kita niat dalam hati ni, tak boleh. Dapat ibadat, dapat pahala. Itu dalam bab ibadat umum. Itu dalam bab ibadat khusus, sembahyang, puasa, apa lagi, wudu dan sebagainya. Dan sebagainya. Baik. Hanya bagi setiap seorang apa yang diniatkan. Sesuai dengan apa diterangkan di awal hadis tadi, bahawa segala amal adalah dengan niat. Maka niat itu tentu pula mempunyai arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletak balasan baik atau jahat, dan seorang akan mendapat balasan yang sebanding atau setimpal dengan apa yang telah diniatkan menurut ikhtiar dan pilihan hatinya sendiri. Contoh dah, satu ilmu ibadat seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan sekiranya niat asal mendirikan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lainnya. Inilah yang dinamakan ikhlas, yang menjadi jiwa suatu amal. Yang demikian itulah yang dibenarkan Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salat wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mukhlishina lahu-d-din, ikhlas. Kita sembahyang sebab takut ke orang. Contoh macam anak sembahyang takut ke bapak, tak boleh dia budak, dia tak tahu lagi, tapi kita nak latih dia sembahyang. Tapi niat dia sembahyang tu pasal apa? Nak lepaskan diri takut bapaknya marah. Kalau ikut asalnya, bapa tak sembahyang lah.
niat itu kerana orang. Tapi dari keadaan bekah ni lepas lah kita je usolli kalau subuh contoh saya sebut rakaat ini lillahi ta'ala. Lepas lah. Tapi dari segi bab ikhlas ni dalam kalau kita ambil dalam segi bab yang sini-sini di semayang tadi tu memang ada sebut lafaz niatnya lillahi ta'ala, tapi sebab takutkan orang tua, takutkan bapak dia marah tak semayang subuh. Itu kalau budak-budak. Kalau macam kita pergi haji contoh pergi haji niat sebab kawan-kawan semua dah pergi, lepas tu malu kalau tak pergi, haji sebab kawan-kawan semua dah pergi, niatnya. Jadi serupa macam tak pergi, tapi pergi haji tu sah, pahala dapat. Tapi yang paling pentingnya pergi haji tu kerana apa? Kerana lillahi ta'ala, bukan sebab orang lain dah pergi, bukan sebab kita boleh dengar orang dah pergi lillahi ta'ala, dalam bab ikhlas, dalam bab niat. Dan panjang lagi kalau nak ceritakan pada malam ini, dalam bab ini kita akan sambung lagi pada yang akan datang insya-Allah dalam bab niat ni, cerita banyak. Dan ada ulama mengeluarkan cerita bab niat cukup panjang, ngaji bab niat saja. Malam ni kita cerita panjang, cerita bab ini. Kita pun cerita benda yang berkaitan saja dalam bab niat. Niat ni dalam mana-mana pun ada, dalam bab akidah pun ada bab niat, dalam bab fiqh dan ada bab niat dan sebagainya. Maksudnya semuanya mesti bergantung dengan niat. Sebab apa? Interaksi kita dengan hati. Manusia ni mesti digunakan hati. Cakap dalam hati. Apa niat lah. Tetapi dalam keadaan fiqh kita bahasa Syafi'i, bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kita susun perkataan dalam niat, tak boleh ya. Sahaja aku sembahyang isyak 4 rakaat aku kerana Allah Ta'ala Akbar, tak boleh menyusun perkataan di dalam hati. Dia mesti lintasan dalam keadaan sembahyang ni. Cerita niat ni lintasan tak sembahyang Allah, lintasan kan? Tapi kalau dia tak boleh juga sembahyang juga. Kita tak sembahyang kan? Untuk masa budak-budak ni boleh kita ajar macam tu. Tapi kita ni kita lintasan. Jangan dipanjangkan dalam hati Allah sahaja. Itu kita mengatur bahasa Allah pun lintasan. Kalau kita buka mana kitab Mazhab Syafi'i, jangan cerita yang sama. Itu bab niat. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan masa usia kita sambung ini mudah-mudahan insyaAllah. Jadi sebelum saya tutup, kalau ada soalan nak tanya, kalau nak tanya saya ucapkan Allah. Tak ada. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا، السلامة مع الدين ودنيانا، ونصحنا واستغفرنا وطريقة أهلنا والمسعى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وعنا على السلام وعلى الرحيم. سبحانك